Putus. Sorry geng, terputus tadi. Internet terputus. Mana Nick ni? Alright. Okay. Pointer? Terputus. Pusing lah Apa kamera. dah soalan tadi? Okay, ni. Aku tak ingat dah soalan tadi. Aku tahu Arya Zafri cakap kita cute juga lah. Okay. Okay ni. Share director's workflow. Workflow kau macam mana? Workflow aku filem lah. Filem ke apa? Filem lah. So kalau filem, aku punya first is idea lah. Kan? Brainstorm idea, sama ada brainstorm sendiri, brainstorm dengan orang ke apa. Dan pilih projek. So katalah dah ada satu projek, story ni, okay, inilah story yang aku nak buat. Next is cari duit. Ni sebab aku produce sendiri lah. So aku produce direct lah kan. Apa nak cari duit ni lama lah. Tapi kalau nak kata directing saja punya workflow, Directing workflow lah. directing saja workflow, script lah, script and grill script tu habis-habisan. So kalau macam Imaginon ni yang tergendala sekarang ni, aku dengan Reza grill script ni lama gila. Betul-betul actively grill setahun tu. Nak apa, in terms of loophole, in terms of semua sampai betul-betul ready lah. Aku rasa itu aku punya effort terbesar sekali dalam directing. Apa, sebab lepas tu bila shooting kau tinggal nak buat benda yang kau dah visualize ni. Cuma adalah cabaran-cabaran dia kan, of course. Tapi execute sehabis baik lah. Macam aku punya workflow, sebab bukan aku tulis skrip kan. Bila aku dah happy dengan skrip tu, biasanya aku akan buat director's deck. Director's Bible lah sebenarnya. Daripada zaman CEO lagi aku dah practice benda ni. Director's Bible aku masa CEO more on kepada writing. Macam okay, next shot, every shot dah ada lah. Macam short list jugalah. And then after aku buat pusaka, aku dah tak buat short list sangat. It's not about short list. So aku every scene aku buat reference. Boleh kata banyak lah. So dalam Bible aku tu lebih kurang 300 ke 400 page lah. Apa dari sudut artnya, apa dari sudut lightingnya, macam mana nak editnya, macam mana sound design dia sebelum aku start shoot. So prep tu aku akan make sure aku prep betul-betul. Itu benda yang paling penting untuk aku. Sampai kat set, kita dah set dah. Sampai kat location nak shooting tu kita dah set dah apa kita nak buat. So tak ada lagi nak explore, just terus shoot je according apa daripada Bible aku tu. Itulah workflow aku lah. So sama juga. Aku terlepas juga. Yang prep tu pun memang sangat heavy lah. Cuma aku sangat kolaboratif lah. Maksudnya dari segi art aku akan lepak dengan art untuk borak pasal art dia apa benda semua. Tapi mungkin sebab aku ni bukan visual person sangat-sangat, so in terms of reference tu aku lebih ke arah brainstorm untuk macam korek dari dia. Aku ada setiap elemen tu ada idea aku, cuma aku tak producekan. Lepas tu okay, ini adalah aku punya benda, boleh tak kita buat macam ni, macam tu. Aku lebih macam, kau rasa macam mana dengan setiap department. So last question. So dah sejam lebih dah kita ni, dekat sejam lebih. So tak boleh lama-lama sangat, nak tidur, anak pun nak tidur. So last question, kita patah balik kepada kita punya tips tu lah. Kau bagi 5 tips, aku bagi 5 tips. Apa yang sepatutnya yang filmmaker buat ketika proses
nak buat filem diorang. 5 tips dari kau, 5 tips dari aku. Susah gila. Kau bagi satu tips dulu, nanti aku Okay, tiru. First tips aku adalah prep. Preparation penting. Sebab bagi aku shooting ni, buat filem ni macam pergi perang bagi aku. So, aku akan prep betul-betul. Maksudnya dari sudut prepnya, aku dah ada reference, aku dah tahu apa aku nak buat dengan semua scene aku nak buat tu. And so, tak ada lagi persoalan yang macam orang tanya soalan yang pelik-pelik. Aku make sure ketika prep, semua, the whole team aku faham apa yang aku nak buat. Itu nombor satu aku pastikan berlaku lah. Semua orang kena faham cerita ni pasal apa. Semua orang kena faham apa goal aku nak buat dalam filem ni. Itu tip Okay, satu. aku So tambah the lah. whole crew aku akhirnya memahami apa yang aku nak set up. Kan? So diorang akan dapat come up dengan something dalam kepala aku lah. Aku pula mungkin tips dia is pilih geng lah. Pilih geng yang betul. Dalam semua aspek. Orang-orang yang boleh jadikan benda kau ni lah. Maksudnya kalau dari segi baju, pilih orang yang boleh commit kan. Macam dia tahu okay kau nak buat benda ni. Kalau cakap pasal filem lah kan, pasal job ke apa, lain cerita lah. Tapi kalau on filem, even filem as a job pun, bagi orang yang respect kau kan, dengan kau pun respect dia, kau boleh collaborate sama-sama. Dari DP, dari pelakon, dari semua kru lah, semua HOD apa semua. So orang yang kau selesa lah. selesa. Orang yang kau selesa. Selesa dengan boleh deliver. Faham? Selesa dengan boleh deliver. Maksudnya kau percaya dia. Dia pun percaya kau. So ni teamwork tu paling penting sekali lah. So kau tak boleh buat seorang. Masa awal-awal mungkin buat seorang semua benda, tapi eventually kau memang kena teamwork. Tak ada orang lain tak boleh jadi. Setuju. Okay, aku pula tips aku second. Okay, dengar tips aku yang second, aku rasa untuk new director, paling penting sekali kau buat benda yang kau selesa, kau tahu. Kau tak buat benda yang terlalu extravaganza, benda yang pelik, benda yang kau sendiri pun tak sure. So aku rasa benda first movie yang untuk kau, untuk orang baru adalah benda yang dia selesa, benda yang dekat dengan diri dia. Itu aku rasa penting. Benda yang dia familiar. Sebab kalau dia buat benda yang dia pun tak faham, so takut jadi meleweh ke arah lain. Jadi mengarut. So aku rasa pentingnya buat benda yang kau betul-betul tahu. Kan? Topik yang kau faham benda tu. Kau second? Tips aku lagi research. Bukan kata prep ke apa, research ni dari segi even untuk dapat idea ke apa, maksudnya kau kena isi diri kau dari segi tengok movie, baca buku, maksudnya kau kena ada pengisian lah basically kan. Kau kena tahu pasal benda-benda, aware dunia ni bukan dalam kepompong saja. Kau kena develop kau punya mindset supaya kau ada something worthwhile nak cakap, ataupun tak ada juga, tapi at least ada depth lah, maksudnya ada substance lah kau tu, maksudnya bukan setakat form saja. Contohnya kalau nak tengok Netflix punya yang Stranger Things ke apa kan, mungkin kau boleh tiru je Stranger Things ke apa benda, tapi kalau tak ada isi, benda tu kotak kosong lah. So everyday just nak kena isi benda tu, baca buku ke, tengok movie, so that bila sampai masa kau tu dah masak untuk nak buat something lah. Okay,
Then tips aku yang ketiga, uh, bagi aku apa actor. Pemilihan actor aku rasa kena betul. Maksudnya orang yang boleh deliver macam mana kau nak. Sebab dengan acting yang bagus, bagi aku dia akan menyelamatkan tugas engkau. Kira kerja director ni lebih mudah lah dengan actor yang bagus. So pemilihan actor tu aku rasa aku sangat titik beratkan lah. Maksudnya memilih orang yang tepat untuk projek kau. So kalau contoh kau memerlukan orang tu kurus kering kan, kau tak boleh dapatkan kau cari orang yang gemuk ataupun badan sadar kan. Sebab dia tak kena karakter tu. Tu dari sudut fizikal lah. Tapi dari sudut capability actor tu pun sangat penting juga kan. Sejauh mana kau boleh push seorang actor tu. So dengan actor yang bagus, kerja kau sebagai new director ni lebih mudah. Sebab nanti lama-lama the next one kau dah tahu lah macam mana nak handle seorang actor. Okay, next aku Nombor tiga kau. apa nama, mungkin belajar pasal bigger picture. Maksudnya jangan tunnel vision sangat. Sebab contoh biasanya orang yang masa aku baru masuk ke apa, nak buat ke apa semua ni, kita akan excited dengan benda-benda macam kamera ni ISO macam mana, benda-benda technical sahaja ke contohnya. Aku rasa awareness of bigger picture tu penting. At least kau mungkin tak tahu lagi masa awal-awal, tapi kau kena cuba educate diri dari segi tu lah. Maksudnya macam mana studio bagi job, macam mana filem keluar ke panggung, benda tu kau kena try korek and belajar along the way, or at least kau tahu kau kena belajar benda tu someday. Cuma mungkin at this point masa kata awal baru nak shooting movie ke apa, buat kerja tu dulu tapi dengan ada awareness yang aku kena faham dunia ni macam mana. Macam tu. So aku nombor 4, tips aku nombor 4, untuk director baru, kau kena confident. Aku rasa confident tu penting untuk pelakon kau, kru kau stick dengan idea kau. Tapi kau tak boleh lah macam arrogant or ego kan. Bukan nak tunjuk ego or arrogant ke apa. Kau just firm. Sebab kau kena tanamkan dalam pemikiran orang yang kau tahu skrip tu pasal apa. Sebab aku rasa dia akan jadi meleweh. Maksudnya as a director dia akan lost bila Aku tengah baca komen si Nurul ni. Nurul. bila aku rasa director tu akan lost focus bila dia tak firm kan. So orang cuik sikit dia macam apa benda kan. So confident tu kena dia macam ni soalan ni confident ke atau pandai berlakon. Dua-dua kena ada. Confident dengan pandai berlakon kat set tu kena ada. Dia kena fake it till you make it tu lah. Yes. Right. So kalau orang tanya kau boleh jawab setiap persoalan yang daripada pelakon, terutamanya pelakon lah yang akan bertanya non-stop kan. Sebab diorang nak tahu apa benda yang kita nak buat ni kan. So kau kena confident dengan setiap jawapan kau. Dan jawapan kau kena sebab kau nak tunjukkan yang kau tahu. Okay, nombor 4 kau. Aku dah tak ada tips lah. Skip. Pas kau lah. Tips lah, nombor 4. Tak ada tips. Aku distracted dengan komen-komen. Okay lah, aku bagi next tips lah aku kan. Last tips daripada aku. Aku rasa benda ni penting untuk kau tidak terlalu tamak. Sebagai director baru macam kau cakap lah, pengemis kita tak boleh nak memilih macam-macam kan. Jadi kau kena aware juga, tak boleh tahu because budget limited.
So kau kena tahu apa yang paling penting untuk cerita ni. So let's say bajet kau 100,000 je. Apa yang kau nak spend? Maksudnya apa decision kau? Kau nak actor yang bagus ke, kamera yang bagus ke, apa yang bagus kan? Art yang bagus ke, sebab kau tak boleh nak spend the whole thing. So fokus, kau pilih satu benda yang penting untuk kau pegang. Contoh macam aku masa aku shoot CEO, aku nak gila-gila aku nak Betul Kushairi. Sebab aku tahu nasib aku bergantung kepada Betul Kushairi. Tu yang penting lah bagi aku. Aku dah tahu tips sementara kau cakap tadi. Duit. So kalau dari segi baru, aku rasa tips dia jangan kejar duit, kejar knowledge. Maksudnya kalau kau ada chance untuk, kata ada 2 job, satu bayar tinggi, satu kau ada responsible lagi tinggi, kau akan lagi banyak belajar, pilih yang banyak belajar. Sebab benda tu akan ada add value dekat kau lah. Sebab bila sampai satu masa kau boleh set sendiri punya value lah. So itulah last Itu tips. last tips aku. Okay. So 9 tips lah kita bagi lebih kurang kan. Tapi sebelum ni dah ada tips lah. Okay. Last quote korang dua as New Wave, please. Bagilah semangat sikit kat adik-adik ni. Last quote lah. Last. Apa benda nak cakap? Last kata-kata. Sekarang ni zaman-zaman yang tak terduga kan, macam MCO lah apa benda, sampai kita pun buat live, what the hell kan, tak pernah disangka. Tapi just do it kan, lepas-lepas ni pun just do it. Cuma tak tahu lah apa senario dia macam mana. Tapi kalau untuk yang baru ke apa, kalau macam apa yang nak buat, memang kena just buat lah. Yeah. So, Kau? sama juga pada aku pun sebenarnya just buat je. Just ambil kamera dengan shoot je kan. Tapi make sure kau shoot tu handsome sikit lah kan. Janganlah macam apa benda tak faham apa benda kan. Kau je yang faham kan. Tapi yang paling penting shoot, ambil je kamera, pakai phone ke apa saja kan. Shoot je. Jadikan dia as a profile kau, as a kau punya reel. Sebab kalau kau tak explore something, kau tak try, kau tak tahu. So kau try je. Itu paling penting lah untuk aku. So, paling penting kena stay safe, stay home. Jangan berjalan-jalan. Duduk kat rumah. So itu saja untuk live kita pada kali ni. So aku harap dekat sini kita dapat sedikit knowledge lah, walaupun kita merapu apa cakap ni semua kan. Sebab kita tak prepare, kita just impromptu je apa benda, kita cakap je. So that's all. So tak ada apa Okay. Thank you guys. Thank you guys. Please like and subscribe je macam streamer kan. Okay, mungkin lain kali kalau kita buat lagi Ellie organize lah. Okay, thank you guys. Okay, thank you guys. Dah habis lah Sally.